Baik, Nasional 7 kita teruskan dengan laporan lintas langsung dan Imran Azmi Rosli telah pun bersedia di studio RTM Kota Kinabalu untuk perkembangan berita dari negeri Sabah. Imran. Terima kasih Redwin. Di Angkasa Suria, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom tidak menafikan akan wujud laluan tikus yang dijadikan sebagai jalan alternatif bagi mengelak pemeriksaan di Pusat Pemeriksaan Daratan RCP di Sapinangoh, Beluran. Komandannya DCP Datuk Hazani Ghazali berkata, ia berdasarkan pengalaman selepas pihaknya membuka RCP di Kalabakan, wujudnya laluan tikus yang digunakan oleh pendatang asing tanpa izin parti dan penjenayah bagi mengelak pemeriksaan di RCP Kalabakan. Menurut Datuk Hazani, bagi RCP di Sapinangoh Beluran, pegawai memerintah Batalion 20 Pasukan Gerakan Am Beluran telah menggerakkan pegawai dan anggota Prisik untuk mengesan dan menutup kawasan yang dikenal pasti sebagai laluan tikus selain memantau kawasan lain. Pada masa sama, pihaknya menggesa pengusaha perladangan agar tidak membenarkan pewujudan laluan tikus di kawasan ladang dan akan memohon secara rasmi kepada pihak pengusaha perladangan berhubung perkara itu. Memang kita tahu, jika kita ada pengalaman RCP di Kalabakan. Bila kita wujud RCP Kalabakan, wujudnya jalan-jalan tikus yang banyak. Sehingga kan daripada Kampung Burut, Kalabakan tu boleh tembus sampai ke Tongon. Jalan tikus. So, buatlah jalan tikus dan kami akan ambil tindakan yang sewajarnya. Beliau menyatakan demikian kepada media pada pra-pelancaran Road Checkpoint Sapinangoh di Jalan Sandakan Ranau di Beluran. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memberitahu Eskom akan menempatkan 4 kenderaan jenis ATV, masing-masing 2 di RCP Kalabakan dan 2 di RCP Sapinangoh serta seekor anjing pengesan dari unit K9 di kedua-dua RCP terbabit. RCP Sapinangoh mula beroperasi sejak 6 Mac lalu, sementara RCP Kalabakan sudah beroperasi sejak Februari tahun lalu. Pendidikan awal kanak-kanak adalah penting untuk keseimbangan perkembangan sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani di peringkat awal. Sehubungan itu, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Rasinin Kautis menasihatkan ibu bapa agar memberikan pendidikan awal kepada anak mereka. Rasini juga mengingatkan ibu bapa agar tidak memandang remeh pendidikan awal kanak-kanak berkenaan agar perkembangan mereka berlaku dengan menyeluruh. Beliau berucap merasmikan bengkel kemahiran keibubapaan Tabika Taskap Permata Kemas peringkat Parlimen Keningau tahun 2019 di Dewan Arena Belia dan Sukan Keningau. Menyambut baik penganjuran bengkel ini, Rasini berkata ia amat bertepatan kerana pengisian yang merangkumi perkembangan fizikal kanak-kanak, pemakanan sihat dan kesihatan rohani. Terdahulu pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Sabah, Syahrul Nizam Cantan dalam ucapannya memberitahu bengkel ini bertujuan memberi kesedaran dan kefahaman kepada ibu bapa atau penjaga mengenai peranan dan tanggungjawab mereka terhadap perkembangan kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah. Dalam bengkel ini, pelbagai aktiviti diadakan, antaranya saringan kesihatan, ceramah perkembangan awal kanak-kanak, ceramah pendidikan pemakanan serta ceramah pendidikan kebersihan dan keselamatan makanan. Kesatuan Pekerja-Pekerja Sabah Electricity Sendirian Berhad KPP SESB menyokong penuh pengambil alihan SESB oleh Kerajaan Negeri daripada Tenaga Nasional Berhad TNB, namun mahu beberapa faedah yang dinikmati oleh pesara serta pekerja dikekalkan. Presidennya Azhar Datuk MY Ahmad berkata antara faedah terbabit ialah perubatan. Pada tahun 1998, SESB ketika itu Lembaga Elektrik Sabah diswastakan dan diambil alih oleh TNB. Namun faedah kebajikan yang diterima ketika itu terus diberikan TNB hingga ke hari ini dan faedah itu tidak diganggu. Justru Azhar berharap faedah seperti perubatan yang diterima sebelum ini dikekalkan demi kebajikan warga SESB termasuk pesarannya selepas kerajaan negeri mengambil alih SESB. Bagi pihak Kesatuan Sekerja SSB, kami menyokong penuhlah atas pengambilan alihan ini agar tapi beberapa perkara yang kami inginkan adalah kebajikan kepada pekerja, warga kerja adalah dijagalah.
Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai pengambil alihan SCSB oleh kerajaan negeri, sokongan terhadap usaha tersebut serta harapan mereka setelah SCSB diambil alih. Pada Januari lepas, Kerajaan Persekutuan secara prinsipnya bersetuju memulangkan semula hak pemilikan SCSB kepada kerajaan negeri dalam tempoh 2 tahun sebagai langkah mengoptimumkan kedudukan kewangan dan teknikal syarikat utiliti itu. Kerajaan Negeri Sabah juga akan membentuk jawatan kuasa khas diwakili Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi memperinci transisi pengambil alihan SCSB daripada TNB. Sementara itu, Tun Johar turut menerima kunjungan Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Melancum yang menyampaikan jemputan rasmi kepada Tun Johar bagi menyempurnakan majlis pembukaan bangunan baharu Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu pada 2 April depan. Turut serta dalam kunjungan ini ialah Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima David Wong Dakwah. Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu beroperasi sepenuhnya pada September lalu selepas pembinaan bangunan ikonik setinggi 6 tingkat tersebut siap pada April. Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah meminta kerjasama semua pihak agar tidak melakukan pembakaran terbuka yang boleh menjejaskan kualiti udara di negeri ini. Pengarahnya Tunku Kalkausar Tunku Fatahi berkata, ini kerana pembakaran berterusan boleh menyebabkan api merebak ke tempat lain sekaligus mengakibatkan perkara tidak diingini berlaku. Ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, Tunku Kalkausar turut menasihati semua sekolah di negeri ini agar mengurangkan aktiviti ko-kurikulum atau aktiviti luar bilik darjah khususnya ketika cuaca panas. 2 hari lepas, indeks pencemaran udara di Sabah mencatat bacaan tidak sihat iaitu mencecah 140 di Kota Kinabalu. Sementara itu, pautan laman bencana Jabatan Meteorologi Malaysia menunjukkan sebanyak 16 kawasan di negeri ini merekodkan hari tanpa hujan melebihi 7 hari berturut-turut sehingga semalam. Stesen Pulau Banggi Kudat merekodkan 28 hari berturut-turut tanpa hujan, diikuti Pusat Ternakan Wario 24 hari dan Stesen Tuaran Mensilau sebanyak 8 hari. Manakala 13 stesen lain merekodkan 7 hari berturut-turut tanpa hujan, Stesen Laban Rata Gunung Kinabalu Ranau, Sabah Forest Industri, Pertanian Nabawan, Stesen Meteorologi Keningau, Stesen Meteorologi Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, Substesen Serinsim Kota Marudu, Langkon Stesen Kudat, Jabatan Pertanian Mensilau Kundasang, Stesen Meteorologi Lahadatu, Babagon Penampang, Stesen Meteorologi Ranau, Pertanian Buluran Sandakan dan Stesen Kiulu Tuaran. Pengembangan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah kini siap 12.6% merangkumi 12 pakej yang terlibat dalam projek itu. Pegawai khas Menteri Kerja Raya Dr. Roland Chia berkata, perkembangan itu berikutan peratusan kerja yang berbeza di setiap pakej terlibat. Menurut Dr. Roland, perkembangan beberapa pakej projek berkenaan pada tahap 10% sehingga 40% dengan purata 12.6% secara keseluruhan. Overall is about 12.6% progress work of Pen Borneo Sabah overall, which means that some are more than 30%, some more than 40%, some are 10%, so average about 12.6%. That is what the Deputy Minister has replied to MP Kota Marudu kan, Maximus Ongkili. That is the present statistics. Beliau menyatakan demikian kepada media pada program perantisan Akademi Binaan Malaysia ABM kepada projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah di Kota Kinabalu. Pemangku Ketua Eksekutif Borneo Highway PDP Sendirian Berhad Muhammad Fazil Abdul Hamid berkata, kerjasama pintar antara BHP dan ABM berupaya memberi nilai tambah kepada lulusan berkemahiran dalam bidang pembinaan kepada anak-anak tempatan. Seramai 30 lulusan berkemahiran ABM menerima tawaran untuk menjalani latihan perantisan dengan kontraktor projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Pusat Pembelajaran Ngarai Imbak ICSC yang terletak di kawasan pemeliharaan Ngarai Imbak ICCA Tongod
mendapat maklum balas positif daripada para penyelidik maupun saintis luar negara. ICSC berkeluasan 27 hektar diwujudkan menerusi kerjasama strategik Yayasan Sabah dan Petronas dengan kos 83 juta ringgit. Pengarah Kumpulan Yayasan Sabah Datuk Haji Jamalul Kiram Haji Muhammad Zakaria berkata, ICSC bukan sahaja mampu memperkenalkan Sabah sebagai destinasi penyelidikan biodiversiti terbaik, malah melonjakkan ekonomi negeri menerusi pelancongan semula jadi. Ini kerana Ngarai Imbak merupakan hutan darat terakhir yang memiliki pelbagai spesies biodiversiti, iaitu merupakan satu pusat konservasi unik dan mapan. Kawasan ini adalah kolaborasi dengan Petronas yang telah memberi dana sebanyak 83 juta untuk membina kawasan penyelidikan Meliau Basin dan juga seterusnya boleh di-convert menjadi eco-tourism. Datuk Haji Jamalul Kiram menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan kami bak ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Menurutnya, ICSC mula beroperasi pada November tahun lalu dan dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal dalam masa terdekat ini. Warga pendidik perlu menggunakan kaedah bersesuaian dan berkesan termasuk penyelidikan dalam pengkhususan masing-masing. Ini penting bagi meningkatkan kualiti dan kepakaran dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya, Dr. Hajah Rosmawati Hamzah berkata, pendidikan sentiasa berubah termasuk kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar selain kemudahan dan persekitaran pembelajaran. Oleh itu, kaedah terbaik pengajaran dan pembelajaran adalah melalui penyelidikan dan memanfaatkan perkongsian ilmu antara pensyarah dan golongan ilmuwan. Rosmawati berucap merasmikan Seminar Kebangsaan Pembudayaan Penyelidikan Pendidikan Keguruan 2019 di Kota Kinabalu. Kira-kira 250 warga pendidik menyertai seminar 2 hari yang berakhir hari ini yang menjadi medium menambah ilmu dan idea baharu untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing. Baik saudara, sekian dulu bahan berita N7 dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin.